terima kasih semua bagi kerjasama dekat cikgu. Terima kasih yang bagi kerjasama yang tunjukkan muka dia yang cantik-cantik, molek-molek, handsome. Wangi tu tak tahulah wangi ke masih wangi lagi ke tidak. Okey, terima kasih semua sebab sudi hadir dalam kelas cikgu hari ini. Terima kasih cikgu-cikgu dari sekolah Datuk Haziah Hassan Yunus sebab sudi pilih saya. Nak kongsikan. Saya ni bukanlah pandai sangat nak bagi ceramah just nak kongsi sahaja apa yang saya tahu dengan pelajar-pelajar. Mungkin apa yang cikgu bagi kongsikan hari ini sama macam yang pelajar dah belajar kat dalam kelas ataupun kalau ada kurang minta maaf lah. Yang terlebih tu alhamdulillah lah kalau dapat terlebih daripada cikgu. Okey, so tanpa membuang masa lagi, cikgu akan mulakan kelas kita kelas kita pada hari ini. Boleh? Boleh ke? Boleh cikgu, boleh. So hari ni balik pukul berapa? Kan nanti cikgu terekstra kan korang balik lambat pula. 50. 1.50 Okey, jadi kita habis around 1.50 lah. Boleh nampak tak yang cikgu kongsikan ni? Okey, jadi intro untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu nak tunjukkan ini ialah analisa. Soalan-soalan yang pernah keluar untuk semester 1. Yang kat atas ni ialah bahagian A. Kalau kamu tengok dekat tajuk yang nombor 1, soalan nombor 1 tu. Tajuk nombor 1, negara berdaulat setiap tahun keluar dekat soalan nombor 1. Jadi ini ialah soalan favourite. Dan sepatutnya pelajar semua menguasai tajuk dekat dalam negara berdaulat ni. Nanti cikgu akan ulas lebih lah. Okey, seterusnya tentang perlembagaan persekutuan. Juga banyak soalan tentang perlembagaan persekutuan. So tajuk negara berdaulat ni cikgu ulang balik. Negara berdaulat ni pelajar sepatutnya kuasai dia sebab ini ialah soalan bonus lah kalau nak cakap kan. Senang cerita dia soalan bonus. Sebab apa? Yang nak diingat pun tak banyak. Ciri-ciri negara berdaulat dan satu lagi apa? Ciri-ciri sebuah negara. Dan perkara yang nak diingat pun tak banyak. Jadi sepatutnya pelajar dah kuasai dia dengan baik. Okey, seterusnya tentang perlembagaan persekutuan. Tengok ada setiap tahun akan keluar tajuk perlembagaan persekutuan. Tadbir urus juga selalu setiap tahun juga keluar. Cuma soalannya berbeza-beza. Okey, yang cikgu nak tunjukkan kat sini ialah soalan esei. Soalannya memang setiap tahun kalau dilihat sentiasa berbeza-beza, tak pernah sama. Yang sama ialah kita tengok kat sini tema dia. Tema esei. Kita tengok yang favourite paling banyak keluar ialah ni, tema perpaduan. Tema perpaduan. Dan juga satu lagi yang dah 4 kali keluar, sains dan teknologi dan juga sosial dan budaya. Yang selalu keluar dekat dalam soalan esei lah tema ni. Cuma soalannya berbeza-beza tapi sekurang-kurangnya kita dah faham kalau perpaduan tu nak baca, nak kena tahu isu dia tentang apa perpaduan. Okey? Sains dan teknologi, isu dia tentang apa? Banyak isu tentang sains dan teknologi ni. Dan juga sosial budaya. Juga banyak isu tentang sosial dan budaya. Jadi pelajar boleh, bukan perlu sekarang ni nak buat persediaan kan. Pelajar boleh kuasai dia dengan lebih baiklah. Maksudnya banyakkan membaca tajuk-tajuk ini. Ataupun banyakkan sekarang ni kalau dah hujung-hujung banyakkan membaca skema jawapan, especially skema jawapan STPM. Lepas tu nanti baru tambah dengan skema jawapan daripada soalan-soalan dari sekolah lain. Alright, yang penting baca, jangan tak baca. Okey? Kat sini pun ada ni tadbir urus. Tapi untuk tadbir urus tu cikgu tak galakkan lah pelajar jawab. Sebab kadang-kadang kalau tak ikut dia punya spek, nanti tak dapat markah untuk idea. Kalau yang bahagian yang lain-lain ni, dia kadang-kadang dia masuk dalam kategori isu semasa. Maksudnya pelajar boleh nak goreng. Okay.
Okey, cikgu mulakan dengan esei dulu. Sebab esei 25 markah. Nanti cikgu takut tak sempat nak habiskan tajuk esei ni sebelum sampai pukul 2. Maksimum pukul 2 Lebih tak boleh kan? Okey. Okey, jadi untuk tajuk esei hari ni, apa yang perlu pelajar fokus untuk buat esei? So hari ni cikgu kira macam cikgu ni tengah mengajar lah dalam kelas cikgu. Jadi cikgu nak bagi tahulah, cikgu andaikan semua pelajar ni macam pelajar cikgu juga. Kelemahannya pun lebih kurang kelemahan. Yang pandai tu alhamdulillah, yang pandai mestilah tak mengulang. Untuk yang semester 1 tu baru belajar. Kan? Jadi mesti banyak tips yang ataupun banyak lagi yang dia tak tahu. Jadi cikgu kongsikan kat sini. So cikgu ajar tips-tips dia macam mana nak score esei. Walaupun tak dapat 25 markah tapi bolehlah dapat markah. Gitu. Okey? Jadi ini secara umumnya. Idea mesti ada 5, satu idea 2 markah. Jadi 5 saja idea, tak boleh lebih. Kalau buat 6, dikira 5 sahaja. Okey, kalau buat 10 idea pun hanya 5 saja idea yang dikira yang pertama lah. Jadi hati-hati. Alright. Seterusnya huraian. Setiap huraian juga 2 markah. Dan markah bahasa 4, format 1. Okey, ini standard. So total markah ialah 25. Jadi rupa eseinya seperti ini. Ada pendahuluan. Okey, ada perenggan, 5 perenggan dan ada kesimpulan. Ini ialah contoh penulisan esei yang baiklah. Cikgu pilih kat sini. Di mana pendahuluannya menceritakan tentang isu. Okay, and then dia mulakan ayat idea dia dimulakan dengan isunya yang nak dibincangkan. Kalau macam ni isunya ialah ataupun kehendak soalannya ialah kesan baik. Jadi pelajar sepatutnya tulis macam tu dalam esei. Okey, lepas tu barulah nyatakan apa ideanya. Ini cikgu rasa semua pelajar dah tahu tapi cikgu highlightkan dulu sebab nanti cikgu nak tunjukkan apa yang biasanya pelajar kesalahan yang pelajar selalu buat sehingga hilang markah. Okey, jadi sepatutnya pelajar tulis macam ni. Yang dah tulis macam ni bagus. Tahniah, keep it up. Teruskan buat macam ni. Okey, setiap kali kehendak soalan ialah kesan. So, mulakan ayat idea dengan kehendak soalan tu. Okey, lepas tu baru bagi tahu apa idea dia. Ini adalah contoh huraian ayat idea yang baik. Satu lagi nak ingatkan, ayat idea mesti dekat ayat yang pertama lah. Jangan dekat-dekat, jangan ditulis dekat dalam huraian. Nanti sama ada dapat markah atau hilang markah terus, TR. Itu nasib. Okey, seterusnya ini cikgu tunjuk secara umum dulu. Okey, jadi sekarang kita nak teruskan. Ini biasanya bentuk soalan. Ini ialah soalan program Bandar Selamat ni, soalan STPM tahun STPM semester 2. Tapi yang cikgu nak tunjukkan kat sini lah bentuk soalan dia. Dia boleh secara dalam berbagai bentuk. Yang ini kalau kita tengok, kalau kita baca kat sini mungkin kita nampak kehendak soalan ialah program Bandar Selamat. Tapi kena baca banyak kali barulah kita dapati bahawa kehendak soalannya ialah kat sini mengurangkan jenayah daripada berleluasa. Jadi bila baca soalan, baca sampai habis, baca banyak kali. Kalau baca sekali, nanti mungkin tersalah pilih. Yang ini pula kamu ingat, program Bandar Selamat tu. Okey, baca banyak kali. Itu yang telah berlaku kepada pelajar cikgu. Bila dia baca sekali sahaja, dia pun tersalah jawab. Kehendak soalan dia salah tentukan. Okey, atas sebab sekali baca sahaja, tak baca banyak kali, tak analisa soalan tu. Okey, sepatutnya bila dapat soalan, baca soalan banyak-banyak kali. Okey, dah baca soalan, cari isu dia. Isu tu pun kena tahu juga. Kadang-kadang soalan itu terlalu umum sampai tak jumpa isunya apa. Okey, baca banyak kali tak apa. And then bila dah tahu isu, cari pula kehendak soalan dan akhirnya kita tentukan
format jawapan. Kat sini perkara yang paling penting ialah dekat kita nak tentukan kehendak soalan. Okey? Macam baru lepas ni tadi dalam kelas cikgu, pelajar cikgu kehendak soalannya 2 tambah 3 tapi mereka tak jumpa 2 tambah 3 tu, mereka buat 5 tambah 0. Okey? Ada yang dapat 1 markah, ada yang dapat 9 markah. Itu nasib bagaimana cara dia jawab. Tapi nak bagi tahu kalau tersalah tentukan kehendak soalan, kemungkinan boleh dapat markah, kemungkinan juga menyeleweng. 0, 1. Jadi hati-hati. Kehendak soalan, nak tentukan kehendak soalan ni satu. Isu juga satu lagi peranan. Penting juga. Okey? Kalau isu dah tahu tapi kehendak soalan salah, salah juga. Kehendak soalan minta langkah-langkah, kamu tulis kesan. Pun salah juga. Kan? Jadi hati-hati. Jadi macam mana cara kita nak pastikan yang kita tak tersalah tu. Okey, kat sini sepatutnya lah bila dah baca soalan, dah tentukan kehendak soalan, dah tentukan format, dah tahu isu, sepatutnya langkah seterusnya kalau kita dalam keadaan yang bertenang, masa jawab soalan nanti dalam Dewan Periksa, dalam keadaan yang bertenang, merangka karangan tu. Rangka tu maksudnya kita tulis dulu nak buat apa ayat idea. Idea kita nak tulis apa. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Okey? Senaraikan nombor 4 apa, nombor 5 apa. Idea yang nak ditulis. Supaya apa? Supaya nanti masa tulis karangan yang sebenar, tak hilang idea tu. Sebab dah tulis kan? Dah tulis kat sini. Jadi masa tulis karangan yang sebenar tu nanti tak hilang idea. And then idea tu kita dapat susun mengikut keutamaan. Nanti bila dah susun, dah tulis kat sini kan? Dah senaraikan, baru kita nampak yang mana satu yang penting nak tulis dulu. Kalau kita tak tulis, tak merangka, kita terus tulis pendahuluan, terus tulis idea. Tak plan kan nak tulis apa, nanti macam-macam yang akan berlaku dan kemungkinan boleh menyebabkan idea itu berulang. Jadi tak baguslah kalau berulang, hilang markah. Dah lah perenggan kena buat 5 je idea. Okey? Nanti idea pertama dengan idea kedua sama pula. Kan dah rugi satu idea. Jadi sebab tu kita kena merancang dulu apa idea yang kita nak tulis untuk mengelakkan pengulangan. And then satu lagi nak elakkan daripada terpesong. Macam mana kita boleh tahu boleh jadi terpesong? Terpesong berlaku bila pelajar tak dapat nak kenal pasti isu. Ataupun isu dah tahu tapi kehendak soalan tu salah tentukan. Itu boleh jadi terpesong. Terpesong ni nanti akhirnya dia jadi TR lah. Alright? Dan dapat cari contoh yang sesuai. Ini kalau pelajar tu dalam keadaan tenang, okay, dia boleh jawab dengan menggunakan kaedah ini. Merangka karangan ni. Jadi macam macam mana nak buat? Nanti bila dalam Dewan Periksa, dapat kertas peperiksaan, bertenang, jangan gabrah. Okay? Jangan cakap kamu blank. Tak, kamu takkan blank. Sebab apa? Kamu dah belajar lama. Mesti ada ilmu dekat dalam fikiran kamu tu mesti ada. Tak banyak, sikit mesti ada. Dah berulang-ulang kali kan baca. Cumanya kena bertenang aja dalam tu. Bertenang tu jangan tidur pula. Sebab nanti biasa pengajian am ni paper dia pukul 11. Jangan tidur pula. Okay? Ini tadilah teknik dia. Bila dah rangka idea, senaraikan semua tu and then susun mengikut idea yang sesuai. Kalau idea yang tak sesuai tu kita boleh buangkan. Ataupun kadang-kadang idea yang tak sesuai tu sesuai dijadikan huraian. Okay, ini cikgu bagi tahu dulu. Sekarang kita nak buat secara praktikal. Boleh? Secara praktikal. Yang ini cikgu tak nak buat seorang-seorang. Cikgu nak ajak pelajar sama-sama buat dengan cikgu. Sepatutnya dah ready lah ni semuanya. Kan dah ada idea dah macam mana nak jawab. Okey. Soalan. Siapa nak bacakan soalan? Okey. Kemajuan dalam teknologi.
Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan satu keperluan penting dalam pembangunan sesebuah negara. Bincangkan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pelbagai bidang di Malaysia. Alright. Very good Nabila. Ini penampilan pertama Nabila dalam kelas hari ini. Bagus. Alright. Jadi kat sini kalau kita tengok sekali tak baca tapi tengok kita dah nampak perkataan ICT kan? Itu baru tengok, belum baca lagi. Okay, bila dah baca-baca, isunya tentang apa? Cikgu nak tengok nama dia macam best je ni. Afiq Mirza bin Amir. Ya, saya cikgu. Bagus. Okey. Apakah isunya kat sini? Kemajuan dalam teknologi maklumat. Pandai. Bagus. Tahniah Afiq. Tapi itulah tak nampak orangnya macam mana rupa kan, handsome ke tidak? Okey, jadi isunya ialah tentang ICT lah secara umumnya. Okey, kehendak soalan. Ain Najwa. Apa kehendak soalan? Kehendak soalannya kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi. Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi. So maksudnya kepentingan ICT. Ada kehendak soalan lain tak? Siapa ni nama dia? Lee Lighting. Betul tak cikgu sebut? Tak ada. Email tempat kosong kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi. Okay, thank you. 5+0 dia kata formatnya. Okay, kepentingan teknologi ICT. Lagi cikgu nak tanya, ada nama Johan kat sini. Johan, kenapa format dia 5+0? Kat mana kita nak cari, macam mana kita nak tentukan yang format dia ni 5+0? Mr. Johan. Macam mana kita nak tentukan kat sini? Okey, kehendak soalannya ialah kepentingan sahaja sebab arahannya tu berada dekat sini. Bincangkan. Okey, arahan soalan berada dekat tengah-tengah antara ayat pertama dengan ayat kedua. Jadi maksudnya kat sini kita akan tengok kehendak soalan tu selepas arahan soalan. Jadi maksudnya selepas arahan tu dekat sinilah. Kepentingan teknologi maklumat dan teknologi komunikasi dalam pelbagai bidang. Okey? Jadi kalau jumpa soalan itu macam ni, arahannya dekat tengah macam ni, jadi kita just tengok selepas arahan tu. Kalau macam ni selepas tu ialah kepentingan. Jadi kita tengok yang itu je. Walaupun dekat ayat yang pertama ada macam-macam kita boleh jadikan kehendak soalan, tapi kalau soalan tu ada kat sini, bincangkan dekat sini, ataupun jelaskan, huraikan tu dekat tengah-tengah, kita tengok selepas perkataan arahan tu. So kat sini kehendak soalannya ialah kepentingan. Jadi ini kita baru tentukan isu, kehendak soalan dan format jawapan. So apa tadi langkah seterusnya? Kita nak buat apa lepas tu? Buat rangka. Ya, pandai. Okey. Kita akan merangka jawapan kita. So kat sini kita dah tahu isunya tentang ICT dan nak cari kepentingan. So apakah kepentingan? Belum habis baca lagi ni. Kepentingan teknologi dan komunikasi, maklumat dan komunikasi dalam pelbagai bidang. Yang ini kena kenal pasti yang ini. Baca sampai habis. Kalau tak nanti kamu akan sebut kepentingan nanti. Memberi kebaikan lah itulah ini kan. Rupa-rupanya baca sampai habis dia minta kat sini. Pelbagai bidang. Jadi nak tulis apa dalam jawapan? Idea cadangan. Idea cadangan. Ada cadangan? Cikgu nampak kat sini ada nama Nur Alili. Apa cadangan idea kamu yang pertama? Wujud ke tak wujud? Yes. Wujud. Alright. Apa dia? Cadang. Tak apa, salah pun tak apa, tak kisah. Dalam bidang perubatan. Okay. SICT dalam bidang perubatan. Okay, very good. Okay, lagi. Puteri. Ada nama Puteri lah kat sini. Puteri, cepat. Memudahkan pencarian maklumat. Okay. Cikgu tanya untuk pelbagai bidang ke? Pelbagai bidang. Hati-hati. Apa? Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran negara. Itu bidang ke? Oh bidang. Oh sorry bidang Sorry. Bidang pentadbiran negara.
Bolehlah Pengurusan pentadbiran. pentadbiran. Boleh confident Ke nak tukar lagi? Okey, lagi. Siapa lagi ni? Cikgu nak tengok. Macam mana nak sebut nama dia ni? Shu Min Hui. Pengangkutan. Pengangkutan. ICT dalam pengangkutan Okey, Putri cakap pendidikan. Boleh? Pendidikan. Tak apa, kita senaraikan sahaja. Lagi? Ada lagi? Nak tambah? Pertanian. Pandai. Pertanian. Okey, ada lagi nak tambah? Ni kita senaraikan sahaja. Belum tahu lagi cikgu tak tahu. Okay? Betul negara. Bidang ekonomi. Ekonomi, bidang ekonomi, betul? Betul. Perkhidmatan. Okey, nombor 7, perniagaan. Betul negara. Keselamatan. Okay, ada lagi? Boleh. Perkhidmatan. Perkhidmatan. Okay, ada lagi. Alia kata pelancongan. Okay, kita tengok kat sini So kita dah senaraikan. Banyak ni, lebih daripada 5. Bagus. Bagus. Nanti masa nak jawab macam ni lah. Kamu senaraikan banyak-banyak. Okay, lepas tu barulah kamu pilih 5 yang kamu rasa kamu boleh. Kamu rasa paling tepat dan kamu boleh huraikan dengan baik. Huraikan dengan baik. Maksudnya adalah maklumat nanti kan nak tulis dalam huraian. Tak adalah terpinga-pinga nak tulis kan. Okay. Jadi kat sini kamu nak pilih yang mana? Nak ambil 5 saja. Nak pilih. Pilih yang mana? Cepat. Pendidikan senang cikgu. Okey, pendidikan semua orang tahu ICT dalam bidang pendidikan. Sekarang pun kita tengah gunakan ICT dalam bidang pendidikan. Alright. So kita pilih pendidikan. Okey, lagi yang kedua, dia nak pilih pertanian. Alright. Okey. Syikin kata pertanian. Lagi ada lagi? Okey, Anis nak pilih perubatan. Lagi? Perniagaan. Perkhidmatan cikgu, perkhidmatan. Perniagaan pun ada. Kan kita ada perniagaan secara atas talian. Lain, perkhidmatan. Perkhidmatan. Nanti pastikan kamu tahu kalau nak pilih perkhidmatan ni. Pastikan kamu tahu nak bagi apa dalam huraian. Okey? Ada lain tak? Kalau tak nak pilih perkhidmatan, nak pilih yang mana? Ada cadangan lain. Ni last ni, yang kelima. Pentadbiran. Pentadbiran lah lagi senang. Kan? Kita boleh ada contoh yang banyak kalau dalam bidang pentadbiran. Alright? Okey, so kat sini kita dah pilih 5. Lepas tu barulah kita terus tuliskan esei kita yang lengkap. Okey? Jadi kamu nampak kan senang aja sebenarnya. Cuma masa kita nak brainstorm, masa nak cari idea ni lah. Yang sedikit mencabar kalau tak tahu. Tapi ICT ni rasanya semua pelajar tahu kan. Okey? Dan ingat kalau dia tanya pelbagai bidang, kita kena sebutlah semua ni bidang-bidang ni. Bukan sebut meningkatkan ke memajukan, itu bukan bidang. Kena sebut apa nama bidang tu, jenis bidang yang macam mana. Okey? Itu peringatan. Okey, so bila kamu dah tentukan isu, kehendak, soalan, format, dah carikan, dah senaraikan idea macam ni, barulah kita start nak tulis esei kita. Macam mana nak tulis esei? Tulislah perenggan pertama intro. Intro. Okey. Ni cikgu bagi tips lah. Minta maaf lah kalau cikgu dia tak setuju dengan tips cikgu ni Cikgu pun kalau dengan anak murid cikgu suruh dia buat macam ni je, senang. Okey, intro. Macam mana nak buat intro yang paling mudah? Untuk pelajar-pelajar yang tak ada idea nak buat intro kadang-kadang kan. Okey, kamu salin aja daripada soalan. Okey, salin soalan janganlah termasuk perkataan bincangkan. Salin soalan tu maksudnya salin soalan ini, kemajuan Okey, lepas tu terdapat pelbagai kepentingan dalam pelbagai bidang. Salin je macam tu. Itu kalau dah tak ada idea nak buat intro. Okey? Tapi syaratnya jangan tulis perkataan arahan soalan tu tadi dekat situ. Bincangkan tu jangan tulis. Nanti dia jadi soalan. Okey, itu yang pertamalah. Okey, seterusnya kita pergi ke perenggan yang pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat dan perenggan kelima. Okey, lepas tu kesimpulan, penutup. Okey, dekat penutup, macam mana nak tulis penutup? Satu lagi tips cikgu bagi, nak tulis penutup. Kalau dah tak ada idea sangat nak tulis penutup kan. Biasalah dalam Dewan Periksa ni panik. Alamak, nak tulis macam mana ni? Boleh juga salin daripada soalan tu ataupun kamu
buat kesimpulan secara keterusan daripada idea ni. Tapi nak salin soalan daripada soalan pun lagi senang. Macam ni caranya. Okey, kesimpulan kan? Tulis perkataan kesimpulannya tu. Ui, cantiknya tulisan. Ya Allah. Macam komputer. Okey? Tulis perkataan kesimpulannya. Apa? ICT ini sangat bagus. Tuliskan isu dia. Tuliskan isu. Kesimpulannya. Isu pula. Isu ni dalam kurungan. ICT ini sangat memberikan manfaat kepada semua. Tak kisah dia kalau keluar tajuk pun tak apa. Tapi mesti cerita, mesti bagi tahu tentang isu dia, iaitu kalau kat sini ialah ICT. Okey, jangan buat satu ayat. Seelok-eloknya buatlah 2 ayat. Kalau satu ayat tak cantik karangan kamu. Tak tolak markah tapi tak cantik. Buatlah. Ulaskan tentang ICT tu, apa-apa je tak kisah tentang ICT. Ini untuk tajuk yang inilah Dan nanti bagilah harapan kamu. Okey. Bagilah harapan sikit. Apa harapan tu macam mana nak tulis harapan? Kamu tulislah. Apa yang nak tulis kalau kat sini? Penggunaan ICT yang dalam yang betul, kan, harapan dapat memajukan negara. Tu harapan kita. Okey, dapat memajukan negara. Okey, kalau tak salah guna ICT, negara akan maju. Okey, tak kisah salah tajuk pun tak apa, yang penting isunya tentang isunya sama. Jangan cerita tentang pertanian pula. Dia dah keluar tajuk. Alright. So kat sini bila kamu dah tulis intro, dah tulis kesimpulan, okey, dekat setiap perenggan ini mestilah kamu akan tuliskan perubatan, pentadbiran apa semua kan? Okey, katalah kat sini kamu tulis apa tadi? Perubatan. Okey, jangan tulis perubatan sahaja dalam perenggan pertama ni janganlah tulis kepentingan pertama kamu tak tulis. Kamu terus tulis perubatan, titik. Dalam bidang perubatan. Bidang perubatan. Lepas tu titik. Lepas tu kamu tu buat ICT banyak beri manfaat. Okey? Cara tulis ayat ni, ayat idea ni yang cikgu nak tegur Sebab kadang-kadang pelajar, sebab bila kita baca contoh jawapan esei, okey, macam ni. Macam kat sebelah ni. Mana? Dia salin belum. Okey? Contoh jawapan esei dia bagi idea je pendek. Jadi kamu salin kat situ, kamu terus tulis. Jadi itu kurang tepat lah. Sebab tak ada tak ada kesinambungan daripada kehendak soalan. Kehendak soalan dikata apakah kepentingan kan? Bincangan kepentingan. Jadi tulislah panjang sikit. Kepentingan ICT dalam bidang cantiknya tulisan pendidikan. Okey, ada intro je dekat sini. Kehendak soalan tu kamu tulis. Okey? Itu lebih baik dan confirm boleh dapat markah. Sebab apa? Kalau kamu buat macam ni, takut nanti tak dapat markah. Okey? Ataupun kurang markah, daripada 2 dapat 1 sahaja. Sebab apa? Tak lengkap. Jadikan dia macam ni, satu ayat yang lengkap. Ada kehendak soalan kat depan and then ada idea kamu. Idea. Lepas tu barulah tambah dengan huraian. Ya Allah, comotnya nota cikgu ni Okey, boleh faham? Okay. Sekarang kita nak tengok jawapan kita ni betul ke salah tadi. Kamu pilih perubatan, pentadbiran, pendidikan, pertanian dan perniagaan. So kita nak tengok betul ke salah jawapan kamu ni. So jom kita tengok kat sini contoh jawapan. Okey, ini soalan nombor 20 tadi tentang ICT. Nampak dia bagi idea sahaja, huraian dia tak bagi. Sebab huraian ni bergantung pada pelajar macam mana cara dihurai. Jadi sebab tu kita tak senaraikan kat sini. So tengok, ada tak tadi kamu pilih pendidikan? Angguk je, jawab le. Ada. Okey, pentadbiran tadi pilih tak pentadbiran? Ada cikgu. Ada. Kita pilih perubatan, pentadbiran, pendidikan, pertanian, perniagaan pendidikan, pentadbiran, perniagaan ada, perubatan ada. So ada 4. Jadi
Tak apalah. Ini nampak bila kamu senaraikan, automatik kamu dah boleh dapat 4 idea yang betul. Kalau kamu tulis betul ayat idea tu yang cantik macam ni, kamu dah boleh dapat 4 tadi kan? Idea dah dapat 2. Satu ni idea. So kalau 4, darab dengan 4 dah dapat 8. Katalah huraian kamu dapat 1 markah. Darab dengan 4 idea yang betul dah dapat 4 markah. Okey, bahasa. Ni cikgu tak tengok lagi bahasa katalah bahasa dapat 2, format 1. Sebab apa format boleh dapat 1? Sebab tadi kamu ada buat intro dan kamu ada buat kesimpulan dan kamu ada buat perenggan. Perenggan jawapan. Okey, syarat mesti perenggan jawapan. Perenggan tu maksudnya mesti ada ayat idea. Ayat idea, contoh. Apa tadi? Kepentingan dalam pendidikan. Okay, itu idea. Lepas tu mesti ada huraian. Digunakan untuk PDPC. Ini contohlah dan untuk PDPC. Jadi ada ayat idea, ada ayat huraian. Walaupun hanya 2 ayat. Okey, ini baru kita kira sebagai satu perenggan. Kalau kamu buat ayat idea saja tak tahu nak hurai, okey, kamu tahu idea je. Huraian ni nak tulis apa tak tahulah nak tulis huraian. Jangan biarkan kosong, belasah je, tulis je apa-apa yang kamu nak conteng. Yang penting dia jadi satu perenggan. Ingat, perenggan ialah ada idea dan ada huraian. Kalau idea sahaja tak ada huraian, itu bukan perenggan, boleh menyebabkan hilang markah. Jadi pastikan kamu buat jadilah at least ada satu ayat huraian tu. Jadi dah ada satu perenggan. Selamat selamat. Walaupun tak tahu apa yang kamu tulis kat huraian tu, belasah sahaja. Yang penting idea confirm dapat markah. Alright. Jadi dekat sini cikgu nak ingatkanlah. So at least kalau kamu buat, kalau dah tak cukup masa, maksud cikgu tak sempat, tak ada idea nak buat yang ni, cuma ada satu perenggan je yang kamu dapat tulis. Okay, dan perenggan kamu tu ada idea dan huraian, itu pun dikira sebagai satu, dapat markah format 1. Walaupun ada intro, penutup dan satu perenggan sahaja, dan perenggan tu ada idea dan huraian. Okey, kamu dah dapat format 1. Markah format tu 1 markah. Sebab dia lengkap. Ada intro, kesimpulan, penutup dan juga ada satu perenggan. Okey, yang sebab apa? Ciri-ciri satu esei ialah mesti ada intro, perenggan dan penutup. Baru kita kategorikan dia sebagai esei. Okey? Ya Allah, teruknya nota ni. Okey. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okay, jadi kat sini cikgu nak tunjukkan kebaikannya kalau kamu merangka dulu. Senaraikan dulu apa idea yang kamu nak tulis. Okay, cikgu pasti dalam kelas pun cikgu kamu akan suruh buat macam ni. So buatlah, jangan tak buat. Kalau sebelum ni tak pernah buat, lepas ni cuba buat. Sebab apa? Berbeza kalau kamu senaraikan idea dengan kamu terus jawab tanpa kamu senaraikan. Sangat berbeza hasil jawapan dan markahnya. Oh, ni tadi kita dah belum habis kira nampak kat sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dah dapat 15/25. Hebat tak? Itu baru kita main tembak-tembak je tahu ni tadi ni. Cikgu pun tak tahu jawapan dia. Cikgu buat sama-sama dengan awak. Dah dapat 15. Itu pun kalau huraian betul. Katalah huraian tak betul. Kosong. Berapa dapat kalau huraian kosong? 11. 10. 8, 9, 10, 11. 11/25. Dapat 11 markah. Banyak juga daripada 01/25. Baiklah dapat 11 ni. Walaupun huraian tu salah. Nampak yang penting hati-hati. Okey, kat sini cikgu nak ajar macam mana nak score. Nak dapatkan markah walaupun sikit. Sebabnya tak mungkin kita boleh dapat betul semua idea. Jadi kita at least kita boleh dapat markah dalam esei. Kalau dapat lebih daripada 10 tu memang tahniah. Okey, jadi secara umumnya kamu dah nampak dah dekat sini. So sekarang cikgu nak fokus kepada lebih mendalam lagi untuk esei ni.
Okey, jadi pesanan cikgu jangan lupa rangka esei itu dahulu sebelum tulis. Jadi tips penulisan esei dalam peperiksaan. Yang pertama tadi cikgu dah tunjukkan macam mana nak tulis pendahuluan, intro. Intro kamu tulis salin daripada soalan. Ni cikgu fokus lebih kepada nak tulis, nak dapatkan markah. Okey, yang kedua, masa kamu tulis perenggan, idea. Idea 1, idea 2, idea 3. Tulis lengkap. Tulis dengan lengkap. Ikut kehendak soalan. Okey, lepas tu baru tambah dengan idea kamu. Okey, lepas tu dah ada idea semua, huraian. Okey, dekat huraian nanti masa tulis pastikan kamu gunakan penanda wacana. Kalau gunakan penanda wacana yang betul. Kenapa? Sebab kadang-kadang bila kamu gunakan penanda wacana yang salah, boleh menyebabkan kamu kena tolak struktur. Markah bahasa tu akan berkurangan kerana masalah struktur ayat. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kat sini. Ini dia contoh penanda wacana. Okey, contoh penanda wacana. Yang ini kita gunakan dekat pendahuluan lah. Tapi tak gunakan ini pun tak apa ini saja cadangan. Yang ini pula kita gunakan. Biasanya kita akan guna yang ini yang cikgu nak utamakan kat sini lah. Yang ni. Dalam selepas intro, lepas tu nak pergi ke idea pertama dalam setiap perenggan tu kan. Perenggan yang pertama tu kan. Antara kepentingannya, gunakan perkataan antara. Antara kepentingan ICT ialah apa-apa. Kan? So kamu boleh gunakan yang ini. Lepas tu nanti perenggan yang kedua pula. Seterusnya, kepentingan ICT dalam bidang ialah dalam bidang apa. Okey, di samping itu, kepentingan ICT juga boleh digunakan dalam bidang apa. Okey, lagi apa? Sebab kita ada 5 perenggan, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, akhir sekali. Kepentingan ICT dalam bidang apa. Gunakan yang ini. Okey, so bila kamu dah guna yang ini, kamu pasti akan gunakan tadi kehendak soalan tu. Antaranya, kepentingan ICT yang dalam bidang, kan kamu akan gunakan kehendak soalan tadi. Jadi dia membantu kamu untuk buat ayat yang lebih baik. Okey, itu. Yang ini pula dekat dalam huraian. Gunakan ini dekat dalam huraian. Okey, sebab kenapa cikgu pilih tekankan penanda wacana ni? Sebab kadang-kadang pelajar dia gunakan hal ini kerana. Hal ini kerana dia tak guna macam ni. So kalau cikgu rujuk dekat cikgu bahasa Melayu, pelajar-pelajar bahasa Melayu, siapa yang ada ambil kat sekolah ni, dia tahulah hal ini kerana tu betul ke salah? Salah. Betul ke salah? Salah. Salah. Pandai. Okey, hal Kali ni kerana salah. apa lagi yang selalu pelajar guna? Hal ini disebabkan. Boleh tak? Boleh tu, hal ini disebabkan. Okey, jadi ikut yang itu. Sebab cikgu selalu jumpa pelajar tulis yang ini. Ni salah, hal ini kerana ni salah. Nanti kalau ada 5 perenggan, 5 kali dia jawab, dia gunakan huraian hal ini kerana menyebabkan 5 kali salah struktur. 5 kali salah struktur akan hilang 1 markah. 4 kali je dah, 4 kali salah struktur hilang 1 markah bahasa. Okey, ini baru salah guna perkataan hal ini kerana. Salah gunakan ini. Kalau yang lain-lain lagi, berapa kali salah, berapa kali nak tolak markah bahasa, rugilah. Sebab markah bahasa maksimum 4. Itu dah memang automatik dia bagi kat awak. Jadi tolong simpan markah 4 tu supaya boleh bantu kamu dapat skor markah esei. Okey, jadi ikut yang ini. Nak selamat ikut je yang ini. Okey, kalau nak senang, kamu pilih je satu. Biasanya cikgu jumpa pelajar gunakan yang inilah. Hal ini demikian kerana.
Gunakan yang itu. Pilih satu je supaya tak pening. Sekarang ni kita nak cari cara yang paling mudah nak buat esei. Tak nak pening-pening kan. So kita decide satu. Okey. Yang ini saya akan gunakan ini dalam esei saya. Okey, sama juga kalau itu dalam ayat idea, satu ayat idea, kamu letak yang ni antara. Okey, and then seterusnya. Ni tak apalah, ni kita boleh guna semua. Okey, nanti dekat dalam huraian hal ini, dalam ayat yang kedua. Nanti ayat yang ketiga kamu berikan contoh sebagai contoh. Nak betul contohnya boleh tak? Boleh. Cikgu bahasa kata boleh contohnya. Tapi cikgu cadangkan pelajar guna yang ini sebagai contoh. Best sikit. Okey. Dan kalau ada cerita pasal kesan, kesan. Direct terus. Pengajian am ni kita direct. Kita tak ada bersandiwara sangat. Natijahnya tu macam sandiwara sikit kan. Okey. Jadi cikgu cadangkan pakai je terus ni. Kesannya apa? Sebagai contoh apa? Hal ini demikian kerana kamu fix dengan yang ini 3 dalam setiap ayat kamu tak ada dah memudahkanlah, maksudnya dapatlah kurangkan kesalahan struktur ayat tu. Mungkin ada kesalahan lain tapi dapatlah dikurangkan kan. Okey. Itu cadangan cikgu lah. Nanti kamu boleh pilih nak buat yang mana satu. Okey, dan akhir sekali untuk kesimpulan, gunakan perkataan ini, kesimpulannya. Boleh tak nak gunakan akhir kata? Boleh. Tapi nanti cikgu takut akhir kata dengan akhir sekali. Kan? Nanti kamu dah menyebabkan penanda kertas tu confuse. Ini perenggan terakhir ke kesimpulan? Sebab ada akhir kan? So, kita direct terus. Kesimpulannya ialah guna perkataan kesimpulan terus. Tak payah nak sandiwara sangatlah. Kita direct to the point saja. Sebenarnya pengajian am ni dia direct to the point. Tak ada sandiwara macam ni kan. Dasawarsa. Okey, tapi tak ada masalah kalau kamu guna, tak ada masalah. Alright. So, ini cikgu ingatkan sekali lagi. Gunakan penanda wacana yang betul. Dekat dalam penulisan esei. Okey, so macam mana seterusnya? Okey, seterusnya ini peringatan lah. Sebab memandangkan jam pun dah nak dekat pukul 1. Nanti lepas ni nak masuk tajuk struktur pula. Okey, cikgu teruskan. Ini peringatan. Dah beberapa kalilah, dah lebih kurang 3-4 tahun juga. Idea. Sekarang kita dah tak guna lagi idea yang macam ni. Kita ubah. Sebab apa? Bila kita tengok kuat kuasa undang-undang contohnya. Kuat kuasa undang-undang tu dah ada. Dah memang telah dikuatkuasakan. Jadi kalau langkah-langkah yang baik ialah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Maksudnya undang-undang yang dah ada tu, yang telah dikuatkuasakan, yang telah dilaksanakan dekat luar tu, macam mana kita nak buat supaya sesuatu masalah tu dapat diatasi dengan memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Okey? Jadi tambah perkataan memperkasakan. Ini untuk jawapan yang biasanya jawapan yang minta langkah-langkah kerajaan. Okey, kamu letakkan ini, memperkasakan. Satu lagi, kempen. Dulu kempen ini kalau kamu tengok dalam contoh jawapan yang dulu-dulu, kempen kesedaran ialah idea. Tapi sejak akhir-akhir ini, kempen kesedaran tu dah jadi sebagai huraian. So digantikan dengan ini, menyedarkan masyarakat. Ataupun memberi kesedaran kepada masyarakat. Itu jadi idea. Nanti dalam huraian barulah ditulis seperti kempen, ceramah, apa lagi, dan sebagainya lah kan. Itu. Dan seterusnya yang ini, meningkatkan infrastruktur. Bukan menyediakan tetapi meningkatkan. Ini bagi jawapan bagi kehendak soalan langkah-langkah ni. Kenapa tak boleh tulis menyediakan? Kerana biasanya kerajaan dah sediakan dah benda tu, dah ada. Contohnya mendirikan sekolah. Sekolah dah ada, buat apa nak dirikan lagi? Tapi sepatutnya kita tulis menambah baik. Meningkatkan lagi infrastruktur sekolah. Macam tu.
Itu maksud dia. Jangan gunakan perkataan menyediakan tetapi kita tukarkan dengan perkataan ini. Kalau kamu perasan kat sini, kita kalau soalan ini berkaitan dengan langkah-langkah kerajaan. Okey, langkah-langkah kerajaan. Okey, kita akan gunakan perkataan ataupun kita tegaskan dengan menggunakan perkataan menyedarkan, memperkasa, meningkatkan. Apa lagi? Memperbanyakkan, menambah baik. Itu semua langkah-langkah yang boleh dibuat oleh kerajaan untuk sesuatu isu yang dibincangkan dalam soalan. Okey? Jangan lagi buat guna perkataan seperti ini. Itu yang terbaiklah. Ini pesanan dan peringatan untuk pelajar. Especially untuk kehendak soalan langkah-langkah. Okey, seterusnya ini istilah-istilah yang biasa digunakan dalam soalan, kehendak soalan. Okey, jadi pelajar perlu mahir kalau potensi tu apa? Potensi tu ialah keupayaan yang akan datang. Macam mana contoh potensi? Pelajar. Contohnya Nabila. Nabila Wahidah ni ada potensi untuk menjadi seorang pemimpin yang berkaliber di masa akan datang. Jadi tu potensi dia akan datang tu dia boleh jadi macam mana. Okey? Kalau siapa ni tadi? Nazim. Ada potensi untuk menjadi model yang popular di masa akan datang. Sebab apa? Sebab dia mempunyai rupa paras yang kacak. Contohlah, cikgu pun tak nampak muka Nazim. Nampak mata dia sebelah je tu. Okey? Itu contoh. Potensi. Lagi apa yang biasanya? Rasional. Rasional pula ialah daripada rasional ni ialah daripada apa yang berlaku menyebabkan dia berlaku sekarang ni. Contoh rasional kenapa sekarang ni kita banyak gunakan perniagaan atas talian. Kenapa sekarang ni banyak? Okey, sebab dulu orang susah nak hantar barang tu tak sampai-sampai ataupun peniaga susah nak dapatkan pelanggan daripada berbagai tempat. So, dia punya rasionalnya ialah sekarang ni peniaga ambil langkah untuk menggunakan perniagaan atas talian. Itu dia punya rasional. Sebab yang dulu menyebabkan sekarang ni ada perniagaan atas talian. Apa rasional dia? Okey, itu rasional. Sebabkan perkara kelemahan dulu, sekarang ni dia terjadi, dia berlaku sekarang. Okey, itu contohlah. Nota ni ada pada pelajar kan? So nanti pelajar boleh jadikan ni sebagai nota rujukan. Alright, yang cikgu nak ingatkan kat sini contoh ini faktor, punca, sebab, maksud dia sama. Okey, kadang-kadang dalam soalan dia minta apakah faktor-faktor yang menyebabkan. So pelajar gunakan perkataan faktor juga. Kalau dia minta faktor, tulis faktor. Kalau dia minta punca, tulis punca. Dia minta sebab, tulis sebab. Tapi kalau dia tulis macam ni, semakin membimbangkan. Sebenarnya dia nak tanyakan sebab. Kenapa dia semakin berkurangan? Sebab juga kan, sebab kenapa dia kurang. Tapi dia tak sebut perkataan sebab tu. Jadi dalam jawapan pelajar boleh tulis punca, faktor, sebab ataupun sebab. Okey, kalau dia tak nyatakan, boleh gunakan perkataan ni. Tapi kalau dia terus gunakan perkataan punca macam ni, dalam jawapan tulis punca. Okey? Okay, itulah cikgu nak ingatkan. Okey, seterusnya apa lagi? Okey. Okey, so sekarang jam dah pukul 1. So cikgu akan terus ke step yang seterusnya. Tapi sebelum tu cikgu nak tunjukkan sikit lah. Cikgu rasa kena tunjukkan juga yang ini supaya pelajar nampak lah apa masalah yang ada dekat dalam penulisan esei. Okey, ini ialah jawapan esei pelajar cikgu dalam peperiksaan yang baru lepas ni, trial. Tak adalah bagus sangat Okey, yang cikgu nak tunjukkan tu sekejap. Okey, contohnya dekat sini ada kena conteng Okey, contohnya ini tajuk perpaduan. Perpaduan juga merupakan tajuk yang popular dekat dalam dalam soalan-soalan SPM lah dalam SEM 1 ada, SEM 2 ada, SEM 3 pun kadang-kadang ada. Okey, jadi kat sini
Tajuknya, kehendak soalannya ialah peranan. Perpaduan mainkan, perpaduan mainkan peranan yang penting untuk menjamin pembangunan negara. Okey? Jadi apakah langkah yang boleh diambil? Jadi pelajar ni dia sempat tulis ini je. Intro. Dia sempat tulis intro and then dia sempat tulis perenggan yang pertama. Lepas tu tak ada kesimpulan. Kosong. Yang ini pun dia tulis kat sini je cepat. So ini tak kira lah, tak kira markah. Okey? Jadi cikgu nak tunjukkan kat sini. Walaupun macam ni dia tetap juga boleh dapat markah. Tapi sikit lah. Sikit. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan. Intro tu tak ada masalah. Salin daripada soalan tadi cikgu tunjukkan. Okey, kat sini ayat idea dia. Langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menyatu padukan rakyat yang berbilang kaum ialah memperbanyakkan aktiviti sosial dan sukan. Padamlah dulu ni. Okey, ialah memperbanyakkan aktiviti sosial dan sukan. Okey, yang cikgu nak highlightkan kat sini pelajar, ini cikgu selalu jumpa kadang-kadang dalam kertas yang cikgu tanda lah digabungkan idea, dua idea dalam satu. Kat sini ada aktiviti sosial ni satu dan sukan ni satu. Ada dua idea. Sepatutnya jawapan dia, jawapan yang boleh diterima kat sini ialah sukan. Dalam jawapan tu, sukan tu boleh diterima. Tapi disebabkan pelajar ni dia gabungkan aktiviti sosial dan sukan. Kalau dalam peperiksaan sebenar tak dapat ni markah ni. Okey. Kalau nak bagi pun mungkin dapat 1 markah. So ini cikgu bagi markah ke dia bagi markah kesian dia 1 markah. Okey? Jadi kelemahan cikgu nak ingatkan, jangan tulis idea gabungkan 2 idea dalam 1 perenggan. Nanti menyebabkan kamu hilang markah. Kalau pun nak diberi markah, contohnya macam dalam kat sini, nak diberi markah, cikgu akan ambil yang mula-mula jumpa, iaitu aktiviti sosial. So sukan ni sepatutnya tadi cikgu cakap sukan tu ialah jawapan. Tapi disebabkan dia letak sukan tu kat belakang, dia tulis sosial dulu kat depan. So sosial ni salah lah. Sepatutnya tak dapat markah. Tapi kat sini cikgu bagi markah kesian lah kat pelajar cikgu ni. Cikgu bagilah dia markah sukan ni betul. Dapatlah 1 markah. Okey? Tu satu. Cikgu nak ingatkan, jangan tulis 2 idea dalam 1 perenggan. Sebab tu tadi kita kena rangka dulu jawapan kita. Baru kita tulis esei. Kalau terus tulis, nanti dia jadi macam ni. Itu kesilapan besar. Selalu sangat cikgu jumpa, especially pelajar semester 1. Okey, yang pertama. Yang kedua, cikgu nak puji dalam esei pelajar ni. Bagus. Sebab apa dia bagus? Sebab dia mulakan dengan kehendak soalan. Okey, langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan. Itu kehendak soalan lah. Jadi baguslah buat ayat idea yang macam ni. Okey, lepas tu dia sambung dengan idea dia. Macam ni adalah contoh penulisan idea yang baik. Walaupun idea dia salah tu lain kira lah. Tapi cikgu nak bagi tahu penulisan ayat idea yang baik. Okey, itu dari segi ayat idea. Pemilihan idea 1. Okey, yang pertama tadi cikgu nak ingatkan semula. Okey, nombor 1, pelajar kalau ada kertas tulis. Nombor 1, ayat idea mesti sempurnalah. Ada kehendak soalan. Okey, dan ada idea. Kat situ. And then nombor 2, ayat idea atau idea, 1 idea dalam 1 perenggan. Ni elakkan yang ini tadi, nombor 2 ni. Okey, 1 idea dalam 1 perenggan. Ingat, tulis, jangan tak tulis. Elakkan daripada berlaku kesilapan ni nanti. Okey, yang ketiga, itu dari segi idea. Sekarang ni cikgu nak teruskan dengan huraian. Okey, tadi cikgu cakap, dekat huraian kita boleh guna hal ini kerana, hal ini disebabkan, apa tu lagi? Hal ini kerana tu boleh ke tak boleh? Nampak dia pelajar ni tulis apa? Hal ini kerana. Tak boleh dah. Dah salah dah struktur ayat. Itu satu. Yang selalu cikgu jumpa, pelajar akan gunakan ini dan juga pelajar akan gunakan ini. Tukar laping pula. Ni. Dengan
ataupun hal ini kerana dalam huraian. Jadi ini boleh menyebabkan markah bahasa ditolak. Salah struktur ayat. Markah bahasa ditolak. So elakkan. Dengan tak boleh. Ni cikgu tulis kat sini. Jangan guna perkataan dengan. Elakkan guna perkataan dengan. Okay. Sorry. Okay. Dan elakkan juga guna perkataan hal ini kerana. Jadi dalam huraian pertama biasanya dalam esei kita kita ada 3 ayat. Nak sokong huraian kita tu biasalah yang bagus. Tapi nanti depends lah pada kamu nak buat macam mana. Kat sini cikgu nak tunjukkan je. Okay, katalah ayat pertama, ayat huraian pertama ni kamu nak cerita tentang apa tadi? Aktiviti sosial kat sini Okay, jadi dia pun tulis dengan hal ini kerana dah salah. Okay, sepatutnya dia tulis contohnya apa tadi? Hal ini demikian kerana. Okay, satu. Okay, lepas tu nak sambung lagi. Katalah dia nak bagi contoh. Contohnya, contoh aktiviti sosial tu apa kan? Tulislah sebagai contoh dalam ayat huraian yang kedua ni. Tulislah sebagai contoh. Sebagai contoh apa aktiviti sosial yang dipilih kat sini. Okay? So nanti bila dah buat sebagai contoh, katalah nak buat apa tu? Nak tambah lagi idea lain. Tadi yang pertama kamu dah tulis ni, hal ini dikatakan demikian kerana dalam ayat huraian pertama. Okay, lepas tu dalam ayat huraian yang kedua kamu tulis sebagai contoh sebab nak bagi contoh. And then dalam ayat huraian yang ketiga kamu boleh tambah dengan ni, oleh itu, oleh sebab itu. Oleh itu aktiviti sosial ini dapat membantu memupuk perpaduan. Kan? Kesimpulan daripada idea kamu tu. Okay? Jadi ini pun boleh membantu juga. Kamu tulis ayat huraian yang baik. Ini siapa dapat? Ini cikgu tak ada tulis dekat dalam nota tu. Siapa dapat snap? Snap lah. Ataupun boleh cari sendiri. Tapi cikgu dah bagi kan? Kenapa tak ambil? Betul tak? Screenshot. Cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Alright. Seterusnya. Jadi kat sinilah. Nampak ini kesilapan. So mungkin ada juga pelajar yang dah buat ni. So lepas ni jangan buat lagi. Alright. Okay. Okay, ni tadi cikgu tunjukkanlah untuk pelajar kelas cikgu. Kalau nak buat kesimpulan, ayat kesimpulan, tulislah cadangan atau harapan. Ataupun kalau soalan ni berkenaan dengan peranan, peranan pelbagai pihak perlu diutamakan. Okay, cadangan cikgu lah. Kalau kesan, kalau soalan tu tanya kesan, mungkin dekat dalam kesimpulan kamu boleh tulis langkah-langkah. Ini cadangan sahaja. Okey, ada lagi. Seterusnya. Kesilapan yang pelajar selalu buat juga. Mana cikgu nak tunjuk? Okey, kat sini. Ini pelajar ni bagus juga. Sebab apa? Dia tulis kat sini. Walaupun dia tak nak tulis panjang kan? Nampak tu? Usaha kedua. Dia tak nak tulis panjang-panjang. So dia tulis sini. Usaha kedua. Tapi kita dah tahulah. Sebab dia usaha ni ialah kehendak soalan. Okey? Ialah apa? Memperkasa penguatkuasaan undang-undang. So, ini adalah idea yang sama macam skema jawapan. So, automatik pelajar akan dapat 2 markah idea. Okey? Lepas tu baru cikgu baca huraian. So, kat sini kamu nampak tak huraian dia? Dia gunakan hal ini kerana. Nampak? Ini pelajar lain. Pelajar tadi pun dia gunakan hal ini kerana. Ini pelajar ni juga dia gunakan hal ini kerana. Sebab ini adalah pilihan penanda wacana favourite. Kebanyakan pelajar, bukan pelajar cikgu je. Kebanyakan pelajar yang cikgu jumpa. Jadi hati-hati bila cikgu dah tegur ni, ingat. Okey? Adanya undang-undang. So kat sini dia cerita tentang undang-undang. So cerita tentang undang-undang yang ketat. Jadi dia boleh dapat huraian kat situ. Kat sini nampak dia gunakan misalnya. Misalnya tadi adik-beradik dengan contohnya. So penanda wacana yang seterusnya. Tapi kat sini cikgu nak tunjuk kenapa cikgu bulatkan 1 hari ni. Kamu tengok. Memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Misalnya dapat memberikan hukuman seperti saman dan penjara selama 1 hari sebagai pengajaran. Itu dah tak memperkasa kan? Tak ketat kan? 1 hari. Jadi sebab tu cikgu bulatkan. Nak bagi, nak denda pun dendalah yang ganas sikit kan. Setahun ke barulah orang tu tak buat lagi. Itu contohlah.
Okey. Lagi apa lagi? Okey, kat sini kat sini. Kenapa dia salah? Okey, cikgu nak terangkan. Yang tadi cikgu dah bagi tahu kalau langkah-langkah, usahakan langkah-langkah kan? Okey. Langkah-langkah seterusnya pelajar ni beri menyediakan kemudahan pengangkutan awam. Apa pendapat kamu? Pengangkutan awam tu dah ada ke belum? Dalam negara. Dah ada kan? Jadi buat apa nak tulis lagi menyediakan? Sepatutnya kita memperbanyakkan, mempelbagaikan. Itu barulah usaha. Langkah-langkah. Faham tak? Okey? Sebab tu antara sebab dia TR lah. Tapi ini bukan jawapan yang sebenar. Apa lagi cik nak tunjuk Banyak sebenarnya kesalahan yang biasa pelajar lakukan. Okey, satu lagi kat sini. Tajuk dia tentang perpaduan juga. Apa tu? Pelbagai kan? Soalannya tentang perpaduan pelbagai pihak kan? Okey? Tapi pelajar ni padam. Pelajar ini dia tulis peranan. Peranan penting perpaduan kaum yang kedua untuk menjamin pembangunan negara ialah penyelarasan sistem pendidikan. Sebenarnya jawapannya ialah pendidikan, sistem pendidikan. Tetapi disebabkan pelajar ni dia tambah penyelarasan. Ini dah jadi maksud lain. Penyelarasan tu dah jadi macam maksud yang berbeza dengan kehendak soalan iaitu peranan sistem pendidikan. Okey? Jadi disebabkan ada sistem pendidikan ni sama macam dalam skema jawapan, so cikgu bagilah satu markah. Okey? Maksudnya hati-hati masa nak letak perkataan dekat depan tu, nak tambah perkataan depan tu, hati-hati. Boleh menyebabkan daripada 2 jadi 1, rugi Okey, seterusnya. Apa lagi? Ni satu lagi. Perpaduan tadi. Perpaduan ialah aktiviti sukan. Boleh memupuk perpaduan juga. Jadi kat sini tadi yang mula-mula pelajar jawab aktiviti sosial dan sukan kan? Cikgu tolak markah dia jadi 1 je. Itu pun sebab markah kesian. Yang ini cara tulis yang betul. Menjalankan aktiviti sukan. So pelajar ni dia dapat idea dia dapat 2. Sebab apa? Dia tulis idea yang sepatutnya lah dekat dalam perenggan jawapan dia. Okey? Cikgu nak tunjukkanlah yang tadi tu salah cara tulis. Bila dia gabungkan 2 idea tu salah. Yang ini cikgu nak tunjukkan. Yang sebetulnya macam ni. Okey? So tajuk perpaduan ni antara yang apa tu langkah-langkah yang paling popular lah kalau dalam tajuk perpaduan ni. Cikgu nak highlightkan kat sini. Apa ini dia. Langkah-langkah kerajaan kalau isu apa-apa sahaja isu. Bukan hanya perpaduan. Tapi kalau langkah, apa-apa je isu yang berkaitan dengan langkah kerajaan. Pelajar bolehlah kalau nak tembak memperkasa penguatkuasaan undang-undang. Cikgu tak cakap jawapan ni mesti ada dalam jawapan. Tapi bolehlah kalau salah satu idea tu pelajar nak tembak yang ni. Memperkasa penguatkuasaan undang-undang. Okay, apa-apa je isu yang berkaitan dengan langkah-langkah kerajaan. Biasanya langkah-langkah ni kan kita nak perbaiki kan daripada yang teruk kepada yang lebih baik. Jadi antaranya inilah. Okey. Satu lagi kalau langkah-langkah tu tadi macam cikgu cakap. Apa tadi? Meningkatkan. Ingat kataan-kataan yang kita tambah baik daripada sedia ada. Meningkatkan, tambah baik, mempelbagaikan. Senaraikan tu. Mempelbagaikan. Okay. Sebab apa? Sebab kerajaan dah buat macam-macam tapi nak lagi diperbaiki. Apa langkah yang boleh dibuat? So kita tambahkan dengan perkataan-perkataan yang macam ni. Okay. Lepas tu mempelbagaikan apa? Sistem pengangkutan ke dan sebagainya. Alright. Apa lagi nota yang cikgu boleh bagi kat sini? Okay, antara lain kat sini cikgu tambah kat sini. Okay, antara lain untuk aktiviti langkah-langkah yang boleh diambil untuk perpaduan. Ini antara lainnya ialah ini kebetulan semalam cikgu bincang dengan pelajar cikgu tajuk ni. Jadi cikgu pun senaraikanlah kalau dalam kalau contoh biasanya contoh gotong royong kempen rumah terbuka PLKN ni. Jadi PLKN ni bukan ialah contoh untuk
aktiviti. Contoh untuk aktiviti ataupun langkah-langkah yang boleh diambil. Tapi tengok ni, kalau kempen, kalau pelajar tulis kempen, sepatutnya dalam idea dia pelajar tulis ini, meningkatkan kesedaran. Nanti dalam huraian barulah tulis kempen. Kalau nak tulis gotong royong, jangan jadikan gotong royong tu sebagai idea, tapi idea dia kita tulis aktiviti kemasyarakatan. Biasa pelajar biasa kalau dalam semester 1 pelajar biasa dia tak tahu kan. Dia akan tulis gotong royong tu sebagai idea. Kempen tu sebagai idea. Rumah terbuka tu sebagai idea. Okey? Tapi sepatutnya pelajar tulis aktiviti kemasyarakatan. Lepas tu nanti huraian dia barulah letak gotong royong. Okey? Rewang ke apa ke kan. Okey? Meningkatkan kesedaran. Nanti dalam huraian barulah tulis kempen kesedaran. Aktiviti kemasyarakatan juga, rumah terbuka. Kalau nak tulis PLKN, jangan tulis dekat idea tapi tulis program kerajaan. Okey? Tapi tadi cikgu baru jumpa satu soalan tu, tapi soalan dalam buku lah. Soalannya dia tanya, apakah pelbagai aktiviti kemasyarakatan mampu mewujudkan perpaduan. Okey? Jadi itu soalannya. Jadi kalau macam arahan soalan tu macam tu, maksudnya persoalannya ialah apa aktiviti kemasyarakatan tu. Itu persoalannya pula. Jadi yang masa tu nanti barulah kita jadikan gotong royong tu sebagai idea. Jadi kesimpulannya kat sini, ini ialah secara umum ini biasanya. Biasanya idea macam ni. Okey, biasanya idea ni akan ditulis macam ni lah dalam jawapan. Tetapi dalam soalan-soalan yang tertentu, kita tengok dulu kehendak soalan. Kalau dia minta aktiviti kemasyarakatan, maka dekat dalam idea kamu senaraikanlah aktiviti dia apa. Gotong royong, apa lagi tadi? Rumah terbuka, sukaneka ke. Itu aktiviti kemasyarakatan lah. Ikut kehendak soalan. Okey? Jangan kamu cakap pula, nanti cikgu dalam jawapan cikgu tak ada pun cikgu senaraikan ini. Macam mana saya nak tulis? Jadi jangan bergantung kepada nota yang ada tapi ikut kepada kehendak soalan. Okey? Faham? Sebab ada pelajar cikgu dia cakap, cikgu saya tak jumpa jawapan macam yang cikgu tunjuk tu. Memang cikgu tunjuk semalam cikgu tunjuk yang ni, tiba-tiba keluar soalan dia minta aktiviti kemasyarakatan tu apa. Dia memang tak jumpa lah. Sebab saya bagi dia macam ni idea dia kan. Jadi ini pengajaran dan peringatan lah untuk kita baca kehendak soalan. Okey, setakat ni ada soalan pelajar? Setakat ni untuk esei itulah yang cikgu dapat kongsikan dengan pelajar dan cikgu dapat ingatkan dengan pelajar supaya berhati-hati semasa menulis idea. Kalau salah, contoh ni lagi satu. Contoh sistem pendidikan juga, tetapi dekat depan tu penambahan silibus dalam sistem pendidikan. Maksud dia dah lain. So dia terus dapat TR. Yang tadi sistem pendidikan tapi dia dapat markah. Yang ini dia tak dapat markah. Sebab apa? Dia menyatakan idea dia tu maksud dia dah lain dah. Tak sama dengan kehendak sistem pendidikan. Okey, jadi hati-hati nak tulis. Mungkin sistem pendidikan asalnya kamu nak tulis tu, tapi kamu nak tambah perkataan lain kan kat depan. Jadi hati-hati masa nak pilih tu. Alright? Okey, itu saja untuk tajuk esei hari ini.